perjalanan mereka ni dalam nak berhijrah kepada Nabi SAW tu, kalau kita baca, kita akan lihat betapa agungnya kasih mereka dengan Nabi, betapa beradabnya para sahabat dengan Nabi SAW. Kerana tu mereka sampai kepada Allah. Kerana tu mereka sampai kepada tujuan. Kenapa musyrikin, kenapa Bani Israel mereka tidak sampai kepada Allah? Kerana mereka tidak beradab dengan Nabi. Kerana mereka tidak beradab dengan Nabi Allah Musa AS sejak daripada permulaan perjalanan sampai ke negeri yang dijanjikan kepada mereka, iaitu Palestin. Sampai ke sana pun masih tidak beradab dengan Nabi Musa AS. Betul tak? Mereka tak beradab dengan Nabi Musa. Dalam perjalanan lagi dah macam-macam mereka buat hal. Dalam perjalanan ketika langkah laut, kita ni kalau nampak laut terbelah 12 belahan, jadi apa waktu tu? Pegang tongkat, pak katok dengan tongkat dekat laut, belah laut. Kalau terbelah longkang pun kita terkejut dah. Nah, ni terbelah laut. Laut merah. Kalau laut mati, kita tak ingat. Laut mana? Laut belah mana? Yang penting laut, ingat. Terbelah 12 laut. 12 bahagian untuk 12 orang Bani Israel, 12 kaum. Nak bukti kata apa, Bani Israel tak boleh duduk sekali. 12 tu kena bahagi 12. Sebab kalau buat satu, dia berkeli siapa nak pergi jalan dulu. Itu kalau dia jalan dulu sampai dulu pula, dia kata dia kemah. Kami sampai dulu, sampai belakang. Puan memang teruk. Jadi tak bagi 12 terus sebab tahu lebih berkeli. Tiba ayak pun bila Nabi Musa AS katok batu, keluar air itu pun keluar 12 bahagian. Tak keluar satu je untuk minum semua. Air Zam-Zam satu je, semua minum di situ. Air Bani Israel 12 keluar. Sebab apa? Sebab hati berkelahi. Kurang ajar. Sebab tu Nabi Musa bagi macam tu. Allah Ta'ala bagi macam tu kepada mereka. Bukan setakat tu je, biadab dengan Nabi daripada awal lagi. Bukan setakat benda yang biasa-biasa tu, sampai ke dalam kain Nabi pun dia berbincang. Kan hadis dalam Sahih Bukhari diceritakan, ada sebahagian kelompok Bani Israel duk bincang sama-sama mereka. Sebab dalam syariat Bani Israel boleh mandi ramai-ramai telanjang. Laki sama laki lah, perempuan sama perempuan. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Dia pun boleh mandi dalam spa. Mandi tempat mandi tu telanjang ramai-ramai, boleh. Tidak ada aurat bagi dia. Contoh Nabi Musa seorang je tak mandi dengan mereka. Kalau kita, orang yang mulia, agung di kalangan kita tidak duduk dengan kita, apa masalah dia? Nah, betul tak? Kita duduk di asrama, mandi ramai-ramai dalam bilik mandi tu, dengan dekat kolah mandi tu, mandi je, lepas tu duduk fikir, awak pengetua tak mandi dengan kita? Gila. Apa kerja dia fikir pasal pengetua nak kena mandi dengan kita? Nah, cikgu disiplin tu dia tak main mandi dengan kita. Dia mesti ada something ni. Bayangkan mereka boleh fikir macam tu kepada Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa tak mandi dengan kita? Dia mesti ada something. Mesti ada penyakit ni, dia malu dengan kita. Tahu dia kata apa kata Nabi Musa? Dalam saya sebut lah. Dalam kitab dia sebut. Dia kata Nabi Musa ni ada penyakit hernia. Penyakit telur besar. Sebut macam tu pada Nabi. Korang ajak. Dan tak malu pula tu sebut. Tuan-tuan bayangkan, sekarang ni dah ramai orang yang biadab dengan Nabi SAW. Bila orang meletakkan capal Nabi SAW di atas kepala, Syafiq tak capal atas kepala. Ingat? Tak lambang capal atas kepala. Dikatanya, tengok capal pun tak atas kepala. Nabi suruh ke tak capal atas kepala? Kita tanya balik ke dia, Nabi larang ke? Bodoh. Kata, apa ni? Ini menghina diri pun tak capal. Kata, menghina diri kalau tak capal hang. Nah, tu baru menghina diri. Lembu pun tak mau tak capal hang. Saya salah kena tanduk terus waktu tu. Nah, ni capal Nabi SAW. Capal Nabi. Bila ada berkait dengan Nabi SAW, semua dimuliakan oleh Allah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bila pegang capal Nabi, diletakkan dekat dengan tubuhnya. Dimasukkan capal Nabi di dalam kain bajunya. Ni, dalam lengan bajunya, diletakkan dekat dengan dadanya. Kata para ulama, seakan-akan beliau sangat hampir dengan capal tersebut. Dan sangat jealous beliau dengan capal tersebut, kerana capal ini berada dengan Nabi. Kalaulah saya ini boleh duduk dengan Nabi, saya akan jadi capal Nabi SAW. Saya tak dipilih jadi capal. Sampai macam tu sekali kasih dia dengan capal tersebut. Kerana apa? Kerana dia berkait dengan Rasulullah. Bila orang letak di atas kepala,
ucapan Nabi SAW, dituduh kata lebih-lebih. Tuan-tuan jangan heran dengan ada sebahagian mereka yang sebut lepas ni letak pula sependa Rasulullah. Kurang ajar. Tak ada dalam riwayat Syama'il disebut tentang pakaian dalam Nabi SAW. Kenapa? Kerana para sahabat beradab. Kerana para ulama beradab dengan Rasulullah. Tak sebut mereka tentang pakaian Nabi, pakaian dalam Nabi SAW. Kerana beradab. Tengok biadabnya budak-budak ni, biadabnya orang-orang ni yang diajar oleh guru-guru yang biadab kepada Nabi SAW, tapi menggunakan nama Al-Quran dan hadis. Qala Allah, qala Rasul, bang, sudah ibu ketiga. Membohong. Mulut sebut nama Allah dan Rasul, tapi hati jauh daripada Allah dan Rasul. Biadab dengan Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi majma'in. Jadi apa ni, mereka sebut macam tu kepada Nabi Musa AS. Bila sebut macam tu Nabi Musa AS, Nabi Musa memang mandi seorang-seorang. Mandi seorang-seorang di Sungai Nil. Jadi bila Nabi Musa mandi seorang-seorang dia, Nabi Musa buka kain Nabi Musa, letak atas batu, Musa mandi. Hadis ini sahih. Nah, hadis ini sahih. Nabi Musa mandi. Bila mandi, tengah-tengah duk mandi, batu tu bangkit, lari. Batu bawa lari kain Nabi Musa. Batu tu besar. Lari dia, lari. Nabi Musa takkan nak lari dalam air. Cuba duduk dalam swimming pool, kita lari tengok. Jadi macam tu. Teruk kan nak lari kan? Nabi Musa lompat, ligan batu tu dalam keadaan tidak berpakaian. Dan tak ada orang pada waktu tersebut. Sehinggalah Nabi Musa terpaksa lari dan melalui orang lelaki-lelaki yang menyebut tentang aib tersebut. Yang mereka duk kata kat Nabi Musa tu, lalu depan mereka je. Bukan lari tengah pasar ni. Lari tengah pasar, tengah kedai-kedai orang semua tu, aib lah. Tak, ni Nabi Musa hanya lari depan orang-orang yang kata saja. Kebetulan mereka tu ada tepi tu pada waktu tersebut. Bila mereka tengok, kata, Masya Allah, tidak ada salah, tidak ada sikit pun aib pada Nabi Musa AS. Batu tu, barulah batu tu berhenti dan menutupi Nabi Musa. Batu tu besar. Nabi Musa pakai balik kain dan Nabi Musa marah dekat batu tersebut dan dipukul batu tu. Ambil kain orang. Ambil kain orang. Dipukul 12 kali. Dan katanya batu tu masih sekarang masih ada lagi di Mesir. Saya duk pergi cari batu tu kat mana, tak tahu. Bukan, cari dia kata lah, sembah batu tu lah. Takkanlah kita ni yang beriman kepada Allah dan Rasul nak disembah pula benda-benda macam tu. Bodoh lah puak Wahabi ni. Oh, sebut pula. Minta maaf. Jadi bila sampai di apa ni, batu tu dipukul, sampai ada 12 tapak tangan Nabi Musa. Sampai ada bekas tapak tangan Nabi Musa. Tengok, biadab dah golongan Bani Israel, biadab. Kalau tu mereka tak sampai. Tengah jalan minta makanan turun daripada langit. Turun daripada langit. Yang turun daripada langit tu bukannya mereka duduk kat luar tak nampak. Turun tu mereka nampak. Manna wassalwa, turun. Apa manna, apa salwa? Khilaf dengan ulama, ada kata manna ni apa ni sejenis apa ni manisan. Salwa apa ni burung puyuh ataupun semacam burung puyuh turun makan. Lepas tu Nabi Musa dah bagi tahu jangan simpan, kalau tak habis biarkan dalam bekas, nanti akan diangkat balik. Kata tersebut nanti akan turun bila kita perlukan semula. Tak dengar cakap. Simpan juga. Ada sikit-sikit daging hak tak habis tu, ambil simpan. Konon-konon nak buat sambil-sambil makan, buat jajan tengah-tengah jalan. Buat sambil tokok makan. Tinggal upuk bika ke apa. Kalaulah tidak kerana Bani Israel menyimpan daging yang turun daripada langit tersebut, kalau tidak kerana mereka menyimpan daging tersebut, maka tidak akan ada daging yang busuk dalam muka bumi ini. Tuan-tuan bayangkan, daripada zaman Nabi Adam AS sampai zaman Nabi Musa, daging tak perlu simpan dalam peti ais. Yang zaman tu pun tak ada singa. Panasonic pun semua tak ada lagi. Dan daging tak busuk, dibiar saja di atas ni, tak akan dihurung oleh lalat dan tak akan berbulat. Kenapa? Kerana daging dibiarkan begitu saja tak ada masalah. Tapi selepas mana peristiwa Nabi Allah Musa AS, kaumnya melakukan khianat kepada beliau, disimpan daging tersebut yang dilarang oleh Nabi Musa untuk simpan, maka selepas itu berlakunya daging busuk. Sebab tu sekarang ni, kalaulah kita beli daging bubulan singki, terlambat sikit nak bubur dalam peti air, freezer, dia akan jadi busuk, boleh kita sebut kurang ajar Yahudi. Boleh sebut itu. Faham tak? Ni Yahudi ni, punya pasal. Apa pasal ni? Mak ni duk marah Yahudi kat dapur ni.
Dia kata, kalau tak kerana puak Bani Israel hak dulu ni khianat dengan Nabi Musa, takkan busuk daging ni. Kerana mereka lah busuk daging ni. Marah Bani Israel. Jadi boleh cerita pula tazkirah ke anak pada waktu tersebut. Marah. Marah. Kenapa daging busuk? Tengok macam tu sekali biadabnya mereka dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dibunuhnya para nabi dan dilakukan pelbagai perkara, mereka tak sampai. Yang para sahabat sampai, kenapa? Karena mereka beradab dengan nabi-nabi Allah, karena mereka beradab dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita nak cerita satu persatu tentang kisah kasih mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat panjang, sangat banyak, sangat menggugah hati kita. Sehingga di kalangan mereka ada yang tidak mampu berpisah dengan Nabi walaupun sekejap.